Tapi kali ini akan berada di pasukan berwarna biru sebiru-birunya. Biru sebiru-biru air laut Moreno di bahagian tengah yang menggunakan Lilia diasak oleh dua pemain iaitu Ogwen dan juga Few. Sangat-sangat besar damage yang dilepaskan oleh Few menyebabkan Lilia masih lagi tak ada Black Shoes, terpaksa melarikan diri. Dan bukan saja itu, dia terpaksa recall, Din. Ya, terpaksa recall menambahkan nyawanya semula. Akan mungkin miss beberapa ketul minion dekat bahagian tengah tersebut. Jadi akan mengurangkanlah sedikit farming untuk diri beliau. Tapi kerana itulah dia membawa Mystery Shop sebab adanya diskaun yang diberikan oleh emblem tersebut mengakibatkan dia boleh lengkapkan Enchanted Talisman dengan lebih awal, dengan lebih pantas. Tapi lihatlah, damage pembalasan yang diberikan oleh beliau ke atas pasukan pihak lawan begitu besar buat ketika ini. 90% sahaja harga barang yang akan dibeli oleh Lilia kalau dia menggunakan Mystery Shop sebagai emblem. Dan di bahagian bawah kita dapat saksikan Marky dan juga Super Marco akan berhadapan antara satu sama lain di bahagian kuning. Di bahagian atas Zorizo dan juga Flap TZ. Kita sekarang ni akan bertukar di bahagian tengah, memandangkan mereka sekarang masih lagi di pasar untuk kill minion, farming, dapatkan level 4, dapatkan semua resources dan menunggu sebenarnya titik permulaan team fight apabila munculnya turtle yang pertama. Benar sekali. Kalau daripada sudut spell sekarang ini hanya seorang sahaja iaitu Few yang menggunakan emblem ataupun spell purify, yang selebihnya mengharapkan kepada positioning mereka untuk mengelakkan diri daripada terkena fatal link key. Sekarang ini Few telah membuka Feather Airstrike, cuba dihalang tapi Carl TZ berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut dan Flap TZ yang akan mendapatkan kill ke atas Max sebentar tadi. Terus saja pulang ke arah yang lebih selamat untuk pasukan brand eSports. Sekeliling Eagle berputar-putar ke atas key, tetapi itu adalah Atlas, bukan mudah untuk ditumbangkan. Ya, tapi damage daripada Soul Bloom juga sebenarnya besar, jadi Key tidak boleh mengambil anything apa yang damage mampu dikeluarkan oleh Ogwen. Sementara di bahagian atas, Zorizo nampaknya terpaksa pulang ke bahagian base untuk penuhkan nyawa beliau. Sementara itu di bahagian bawah, Ogwen akan sentiasa memerhatikan walaupun dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat bagaimana kedudukan Super Marco di bahagian. Setelah digunakan, adakah beliau iaitu Key akan menarik seorang sahaja, namun tidak, kerana Few apabila membuka Feather Airstrike, Moreno bersama dengan Key terpaksa mengundurkan diri mereka terlebih dahulu. Buat emblem yang telah diambil oleh ahli pasukan BTR memang sangat-sangat fokus kepada satu, farming, dua, nak dapatkan item dengan pantas, iaitu Moreno, Zorizo dan juga Marky. Kerana Zorizo dengan Marky menggunakan Everrise di mana mereka boleh dapatkan kutipan gold dengan lebih banyak untuk belanjakan kutipan gold itu mendapatkan item yang diperlukan. Seperti Marky, kita tahu Golden Staff, Demon Hunter Sword antara item yang wajib dilengkapkan oleh Cloud supaya boleh mencapai power spike dengan lebih tinggi. Ya, dan apabila berjaya untuk mendapatkan item dengan lebih pantas, ini memberi ruang kepada Marky untuk memberikan ruang kepada pemain-pemain lain untuk fokus kepada lane yang lain, sementara dia memberikan fokus lane di bahagian bawah. Setakat ini Few berjaya mendapatkan Zorizo, sementara Ogwen sekarang ni keseorangan diasak dengan perfect match yang dilepaskan oleh Key. Namun begitu masih lagi tidak mampu untuk set up dia punya Fatal Link. Membazirkan sedikit flicker daripada Ogwen pun sudah mencukupi rasanya. Tetapi kita lihat sekarang ni, Ogwen perlu berhati-hati. Key masih lagi berdekatan, masih lagi memegang flickernya sendiri bersama-sama dengan Fatal Link. Tetapi menunggu saat yang lebih sesuai untuk berkombo dengan Blazing Duet yang adanya di tangan Marky sekarang ini. Few akan dikejar, terpaksa menggunakan Wings by Wings bagi melarikan diri. Itulah dia Fatal Link, cubaan menangkap seorang, tetapi semuanya berlegar sahaja. Carl TZ berjaya untuk mendapatkan turtle. Marky yang akan mendapatkan kill ke atas Few, tetapi lihatlah Petrifier kemas daripada Flap TZ sebentar tadi mendapatkan kill pembalasan ke atas Key dan terus saja mara ke atas Moreno, tetapi Moreno akan mengundurkan diri tanpa sebarang masalah. Kalaulah Flap TZ lebih agresif sebab Moreno tak ada Black Shoes sebentar ni, mungkin boleh mendapatkan kill. Ya, dan bercakap tentang tu, mungkin sebenarnya Flap TZ tak tahu pun yang Moreno ada Black Shoes atau tak. Jadi dia tidak mahu ambil risiko. Satu, mungkin dia tak siapkan lagi banyak item. Kita dapat lihat sekarang ni Tempest of Blade dilepaskan, tapi Few yang akan mengambil kill tersebut untuk memberikan kill yang kedua secara peribadi kepada pemain ini dan memberikan kill yang keempat. Dan dalam masa yang sama, Flap TZ daripada bahagian atas berjaya untuk mendapatkan objektif turret untuk daripada pasukan BTR untuk mengurangkan lagi kadar
mereka cuba mendapatkan kemenangan. Benar sekali. Attack jarak jauh juga sebenarnya diamalkan oleh brand sekarang ini. FedEx Strike apabila dibuka, adanya Kaltizi yang boleh menggunakan Tempest of Blade dengan ada mobility yang tinggi untuk memberikan kesinambungan team fight ke atas FedEx Strike yang telah dibuka. Sekarang ini Marquee, BMI terpaksa dibuka bagi membuka ataupun membuka ruang yang berbeza bagi melarikan diri sekarang ini. FedEx Strike telah dibuka untuk melakukan zoning ke atas Marquee supaya dia tak boleh mempertahankan turret di bahagian bawah ini. Ya, terus saja menggunakan dia punya sniper. Super Marco berjaya untuk dapatkan satu lagi objektif. Tetapi kita lihat sekali Kaltizi diasah oleh dua orang pemain. Adanya Zorio dan juga Max. Namun beliau yang menggunakan Link dengan begitu mudah berjaya untuk meloloskan diri. Dan dalam masa yang sama bercakap tentang lolos, Few terus menggunakan Wings by Wings untuk melarikan diri. Untuk memastikan beliau tidak tergugat langsung akibat daripada serangan yang dilepaskan oleh BTR. Saya rasa inilah waktunya untuk BTR, lebih-lebih lagi untuk Key guna Fatal Link, at least tangkap seorang sahaja sebab betul. ketinggalan 4,000 gol semakin lama semakin besar untuk brand. Jadi BTR kalau mereka nak ingin corakkan langkah comeback mereka, Fatal Link harus diguna pakai dengan lebih pantas walaupun ke atas seorang diri sahaja. Ya, itu yang akan perlu dilakukan lagi apabila selepas ini brand e-sport akan melakukan serangan terhadap Turtle walaupun telah pun di reset. Tetapi sekarang ni kunci untuk pasukan brand mendapatkan Turtle ataupun control the team fight adalah bagaimana kedudukan Few. Dan kalau Few boleh menstabilkan kedudukan beliau tanpa sebarang asalkan dilakukan oleh BTR, sebenarnya brand boleh nak lakukan apa sahaja. Sekarang ni mereka telah berjaya mendapatkan Turtle dan mereka telah pun cuba untuk initiate the team fight. Renus Apatis yang dilepaskan oleh Super Marco tidak berjaya mengenai mana-mana sasaran, tetapi sebenarnya sudah mencukupi untuk memberikan gambaran kepada pasukan BTR. Agak sukar nampak gayanya Key nak mendakap sesiapa sekarang ini sebab keadaan ataupun gerakan dia seolah-olah teragak-agak untuk memberikan serangan Fatal Link dan menghiraukan ataupun merisaukan tiadanya follow up daripada rakan-rakan untuk memberikan damage yang berlebihan. Tapi sekarang ni Electro Final Blow telah dibuka, Falling Stamun terus saja ke arah Ogwen walaupun adanya Blazing Duet daripada Marquee, tetapi damage tidak dirasai langsung sebentar tadi. Key wrap around di bahagian belakang, seorang diri saja, satu Fatal Link yang cantik, tetapi again tiadanya follow up yang ingin diberikan ke atas Key, malah beliau yang akan dikorbankan oleh Few sebentar tadi. Tempest of Blade dikeluarkan oleh Kaltizi membenarkan Few untuk mendapatkan kill yang ketiga beliau. Ya, antara salah satu penyebab kenapa tiadanya follow up kerana Few memegang Purify. Jadi apabila beliau diterkenakan Fatal Link tersebut, dia mampu untuk menyelamatkan diri. Dan bercakap tentang menyelamatkan diri, kita dapat saksikan bagaimana pemain-pemain daripada pasukan BTR cuba untuk menyelamatkan diri daripada serangan yang dilepaskan oleh brand. Few dah ada Clock of Destiny, masih lagi mencari item yang seterusnya untuk menambahkan lagi damage. Tapi Marco sebenarnya agak sedikit tamak dengan memfokuskan kepada Hunter Strike dan juga mungkin dia tahu dia mampu untuk lakukan farming dengan lebih pantas. Blade of Despair terus jadi item yang seterusnya, berbeza sedikit dengan Marquee yang masih lagi cuba mencari item beliau. Yang kedua, kemungkinan Golden Staff yang akan menjadi fokus cuba untuk menjatuhkan mana hero-hero yang punya nyawa yang sangat lembut. Dan bercakapnya nyawa sangat lembut, Zorizo terus saja berjaya ditupaskan oleh Kaltizi. Walaupun adanya sprint tapi tak boleh nak lari daripada tusukan pedang Kaltizi sebentar tadi. Namun begitu Super Marco, saya lebih gemar untuk dia lebih agresif dan juga lebih orang kata tamak melengkapkan BOD apabila dah jauh. Buat ketika ini memang sangat-sangat pintar sebenarnya Max. Satu serangan hendap yang baik, Ashra Aura telah dilepaskan tetapi Key mencari ruang Fatal Link tapi tak dijumpai. Malah Few yang telah dikorbankan Fatal Link. Tidak pula terkena kepada sesiapa, membenarkan Kaltizi untuk masuk ke bahagian belakang. Marquee telah dikorbankan. Begitu juga dengan Max sebenarnya sebentar tadi. Kaltizi mendapatkan kutipan kill yang kedua. Pada waktu yang sama juga kita lihat bagaimana Flap TZ terkorban di tangan pasukan BTR. Namun begitu, brand apabila mereka sedar tiada retribution daripada pasukan BTR, mereka boleh mendapatkan 2-in-1 reward sekarang ini, iaitu turret di bahagian tengah dan juga lot yang pertama. Ya, dan inilah reward yang sepatutnya mereka boleh gunakan sehabis mungkin. Dan bukan sahaja satu, malah ini turret milik pasukan BTR di bahagian tengah berjaya dijatuhkan di saat lot yang pertama tanpa muncul di bahagian bawah. Satu dominasi map, satu map control yang baik ditunjukkan oleh brand. Inilah apabila kalau Kaltizi boleh menggunakan hero yang fleksibel untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan lebih pantas, menyebabkan mereka boleh open map dengan lebih mudah, Din. Benar sekali. Kita lihat bagaimana tak ada sesiapa yang boleh menangkap Kaltizi dengan lebih efektif.
kecuali satu Fatal Link yang ajaib, yang menakjubkan. Untuk memerangkap Link ini, lihatlah 4 watak utama daripada pasukan brand eSport menduduki tangga yang tertinggi daripada sudut damage dealt. Dan sebut pasal damage, lihat bagaimana Few membuka Feather Airstrike, memberikan sedikit sebanyak kesukaran kepada pasukan BTR sekarang ini. Sekeliling Eagle telah dilepaskan, Flap TZ yang telah dikorbankan terlebih dahulu. Lihat bagaimana Blazing Duet telah dibuka, tetapi Super Marco masih lagi ada Wind of Nature untuk menghalang sebarang physical damage yang dikenakan. Ya, di biru special terus saja dilepaskan oleh Super Marco untuk menghalang pergerakan minion yang dilepaskan oleh pemain daripada pasukan BTR. Sementara itu KLTZ lebih bijak, pastikan semua resources yang penting menjadi hak milik kekal beliau. Cuba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Sudah boleh level 15 setakat ini dengan 9 kill yang dimiliki oleh pasukan brand, di mana players goal sekarang ini akan dimiliki paling tinggi oleh KLTZ dengan 10,000 maksud saya, diikuti oleh Super Marco yang menggunakan MG3. Memang kita tak boleh nafikan lagi kedua-dua pemain ini memang beraksi dengan cukup cemerlang. Lihat bagaimana KLTZ terperangkap sebentar tadi, tapi sempat untuk menggunakan Tempest of Blade bagi melarikan dirinya terlebih dahulu. Saya jangkakan Ki telah menggunakan Fatal Link, tapi kita lihat masih lagi ada ultimate di tangan beliau bersama-sama dengan Flicker. Tapi kita lihat daripada sudut damage taker sekarang ini, memang tak hairan Zorizo antara orang yang paling banyak menerima damage, lebih-lebih lagi daripada KLTZ yang telah melengkapkan item-item full on damage ke atas tangan pasukan BTR. Dan sudut ekonomi dah hampir cecah 10,000 dah. 10,000 yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan menyebabkan lebih banyak lagi kesukaran yang akan dimiliki oleh pasukan daripada BTR. Dan di saat ini saya dapat melihat bagaimana Marquee akan ditugaskan untuk mengambil kesemua buff milik pasukan mereka untuk pastikan lebih mudah beliau menggunakan Blazing Duet dan dalam masa sama mengeluarkan damage yang besar, menyebabkan sedikit kerisauan kepada pemain pasukan brand eSport. Namun begitu sekarang ni Adin melihat dominasi yang cukup besar daripada pasukan brand. Mungkinkah mereka akan menunggu lot yang seterusnya? Ya, lot yang seterusnya pasti menjadi tumpuan perhatian untuk kedua-dua pasukan. Untuk BTR harus menggunakan penguasaan lot ini dengan adanya Ki, tapi sebab pasal Ki hampir saja dikorbankan sebentar tadi, terpaksa menggunakan perfect match bagi melarikan diri. Sekali Eagle akan dikenakan ke atas Max bersama-sama dengan Feather Airstrike sebentar tadi. Tak mampu untuk Max nak meneruskan perjuangannya walaupun ada ketahanan diri yang begitu tinggi. Lihatlah Marquee hampir terkorban dengan damage yang telah dikeluarkan oleh Few. Kalaulah ada tembakan Renner Apathy daripada Super Marco, saya pasti Marquee akan ditumbangkan. Lot sekarang ni semakin lama semakin nipis nyawanya, tetapi KLTZ akan mendapatkan lot tersebut kerana Max telah ditumbangkan. KLTZ terus masuk ke dalam medan pertempuran. Tempest of Blade telah dilepaskan. Ki sekali Eagle telah dikenakan. KLTZ akan mendapatkan nyawanya sebentar tadi. Ogwen masih lagi ada Immortality yang akan menghidupkan dirinya semula. KLTZ seolah dah pergi ke hadapan dia, reverse balik, dapatkan double kill ke atas Moreno sebentar tadi. Ya, calon MVP untuk game yang terakhir ini berjaya untuk mendapatkan kill-kill penting dan dibantu oleh Super Marco yang berada di bahagian belakang tanpa perlu menunggu lot akan datang. Kemungkinan pasukan brand mampu untuk menjatuhkan Feather Airstrike itu saja dilepaskan. Super Marco berjaya mendapatkan Marquee, fokus terhadap Crystal, tapi kita lihat bagaimana Zorizo akan pastikan pertahanan ini lebih menjadi pertahanan yang cukup disiplin dan mereka mampu untuk menghembuskan nafas lega. Tetapi sampai bila ada di mana kita akan dapat saksikan Luminous Lord yang telah muncul di bahagian atas. Ya, serangan bertubi-tubi akan diberikan oleh pasukan brand eSport menunggu minion wave yang seterusnya. Perfect match telah digunakan, tapi lihatlah Flap TZ, dia tidak menghiraukan apa-apa. View di bahagian belakang, adanya Feather Airstrike. Flap TZ berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Ki dan Crystal terus saja ditumbangkan.